Bunga sekuntum, bunga melati, putih bersemi, harum mewangi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga hari ini indah berseri. Wah, Syah berpantun pada hari ini. Ya, begitulah pantun Syah pada hari ini sebagai pembuka bicara kita. Wan, Ya, pembuka bicara dan ingin saya ucapkan terima kasih kepada penonton sebenarnya kerana kekal setia bersama kami di Sejahtera Asia sebagai santapan pagi anda. Okey, harapnya maklumat dan informasi yang akan disalurkan kepada anda semua di rumah sana dapat memberikan manfaat bersama-sama ya. Dan hanya di saluran TVS pada saluran 122 Astro dan My Freeview. Bersama hos kita pada hari ini iaitu saya Syasha Denzlin dan Wan Alif, seperti biasalah. Segak lagi bergaya iaitu Color baju dah sama dah, putih. Color baju sama, baju putih pun sama juga. Okey, pertama sekali, Wan apa khabar? Alhamdulillah sihat. Syah apa khabar, sihat? Sihat. Ya tu nampak ceria hari ini walaupun hari Ahad. Ya, hari Ahad. Hari-hari ceria. Sebab apa? Sebab ada Sejahtera Asia. Betul. Okey Wan, boleh tak kongsikan kepada penonton dekat luar sana apakah tajuk yang bakal kita kupaskan untuk hari ini? Silakan. Okey. Dan semestinya hari Ahad, hari yang cukup selesa. Mungkin ada yang plan nak beriadah bersama keluarga ataupun nak cuti, nak berehat bersama keluarga. Dan Sejahtera Asia hari ini bersiaran secara langsung di Bumi Kenyalang dan akan mengangkat dua topik yang menarik. Topik yang pertama yang kita akan bincangkan, Syah, iaitu MyCare dan juga isu kemanusiaan sejagat. Apa yang akan ditengahkan oleh MyCare? Sama-sama kita tunggu selepas ini. Dan kita ada topik yang kedua, Syah. Ya, topik yang kedua ialah belia dan kesukarelawan. Wah, memang sinonim lah kalau belia ni yang ikut sukarelawan ni memang tak dapat dipisahkan, kata orang. Jadi benda ni memang kita akan bincangkan selepas ini dan kupaskan selepas ini bersama dua tetamu yang kita bawakan khas. Kalau ikutkan hari Minggu mungkin ada plan bersama dengan keluarga ataupun ada sesuatu yang nak dilakukan, tetapi hari ini sangat istimewa bagi mereka untuk kita bersama-sama di Sejahtera Asia yang akan menyampaikan wadah serta ilmu serta apa juga informasi yang berkualiti khas untuk penonton Sejahtera Asia pada hari ini. Kerana ia juga adalah merupakan satu kesedaran kepada mereka luar sana mengenai isu-isu yang akan kita bagi tahu selepas inilah. Ya, yang akan kita bincangkan selepas ini yang pastinya bersama dua tetamu istimewa dan dua tajuk ataupun topik dalam episod Sejahtera Asia pada hari ini yang cukup menarik bagi saya lah. Sebab sinonim dengan kita lah, golongan belia. Macam apa nama? Syah pun belia kan. Saya pun belia juga. Oleh itu, terus kekal bersama Sejahtera Asia dan jangan ke mana-mana sehingga ke penghujung rancangan. Okey, sebelum itu kita akan mulakan perkembangan COVID-19 di seluruh negara, tapi saya akan mulakan di Malaysia dan Wan Alif akan meneruskan di Sarawak. Negeri Sarawak. Silakan, Syah. Okey, baiklah. Semalam iaitu 13 Mac 2021 telah merekodkan sebanyak 1,470 kes positif COVID-19 iaitu kes tempatan sebanyak 1,458 kes dan kes import sebanyak 12 kes yang melibatkan 8 warga negara dan 4 bukan warga negara. Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 551 kes. Daripada jumlah ini sebanyak 473 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Sarawak sebanyak 222 kes dan Pulau Pinang sebanyak 178 kes. Kes-kes kematian semalam melibatkan masing-masing satu kes di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Terengganu. Ketiga-tiga kes ini merupakan warga negara. Salam takziah kami ucapkan kepada kesemua ahli keluarga mangsa dan selain itu, sebanyak 808 kluster telah tamat termasuk 16 kluster yang tamat semalam. Seterusnya terdapat 2 kluster baru yang telah dikenal pasti semalam dan kedua-dua kluster tersebut merupakan kluster berkaitan tempat kerja. Apa-apa pun bersama kita putuskan rantaian COVID-19 dengan membiasakan diri dengan norma baru dan mematuhi SOP. Baiklah, seterusnya Wan Alif boleh beritahu perincian di negeri Sarawak.
Okey, untuk perincian kita bawakan dulu perkembangan terkini COVID-19 di negeri Sarawak dan saya mulakan dengan status terkini COVID-19 setakat semalam 14 Mac 2021. Sebanyak 236 kes positif COVID-19 telah pulih dan dibenarkan dicas dan ini menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan iaitu 9,826 orang bersamaan dengan 80.06%. Dan semalam juga sebanyak 222 kes baru COVID-19 dicatatkan di negeri Sarawak di mana kes tertinggi dicatatkan di daerah Miri iaitu sebanyak 57 kes, diikuti Sibu 38, Kuching 29, Bintulu 25, Betong dan Meradong 12 kes, Julau 10, Selubi 9, Kapit dan Song masing-masing merekodkan 7 kes, Samarahan 4 kes, Seratok, Serian dan Limbang masing-masing mencatatkan 2 kes, manakala bagi daerah Bauk, Kanawit, Mukas, Sarike, Sebau dan juga Telang Usan masing-masing mencatatkan 1 kes. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negeri Sarawak meningkat kepada 12,273 kes. Dan Alhamdulillah Syah, semalam tiada kes kematian yang dilaporkan di negeri Sarawak. Semoga ia menjadi kata orang tu berterusan lah. Ya, betul. Kata orang Sarawak berterusan. Johor saja ada yang meninggal sebab Ya, COVID-19 betul. tu. Dan secara keseluruhan perincian kes di Sarawak kita masih lagi menerima 3 kes. Di Sarawak masih lagi terima 3 kes. Ia bukanlah satu tiket yang selesa bagi kita, betul tak Syah? Dan apa-apa pun yang kita lakukan, apa-apa pun yang kita laksanakan pada kehidupan kita, yang pasti sekarang kita berada di kehidupan norma baru. Ya, betul. Yang Norma penuh baru. dengan SOP, penuh dengan gerak-gerak yang baru. Siada kata orang, tiada lagi berpusu-pusu, tiada lagi berhimpit-himpit. Betul. Ya, semuanya Kiranya macam terhad. ya, Pergerakan betul. kita terhad. Terhad. Dan apa-apa pun saya nak kongsikan sedikit tentang info berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan sehingga 13 Mac 2021. Setakat jam 8 pagi sejumlah 615,208 orang telah mendaftar bagi program vaksin COVID-19 kebangsaan di seluruh Sarawak melalui pejabat Presiden bahagian, manakala sebanyak 418,435 individu telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Nampaknya kesedaran untuk mendaftar untuk bagi penerima vaksin yang layak. So benda tu kita Semakin ramai. Ya, semakin ramai kesedaran. Alhamdulillah, rakyat Sarawak kita orang nang steady. Okey Syah, apa yang seterusnya Syah? Okey, perkongsian yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan ahli farmasi komuniti kini dikategorikan sebagai penerima vaksin COVID-19 dalam fasa 1. Iaitu Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 pada 12 Mac yang lepas bersetuju memasukkan ahli farmasi komuniti dalam kategori 2, iaitu garis panduan penetapan senarai petugas barisan hadapan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Keputusan ini bakal memberi manfaat kepada hampir 4,000 ahli farmasi di Malaysia yang akan diberikan vaksin COVID-19 dalam fasa pertama. Saya yakin pasti penonton-penonton dekat luar sana tertanya-tanya apa maksud kategori 2. Okey, jangan risau, kategori 2 merujuk kepada anggota petugas barisan hadapan yang terlibat dalam sektor kesihatan, agensi pertahanan, anggota keselamatan dan perkhidmatan penting. Dan itu berkaitan dengan vaksin. Ya, Betapa pentingnya vaksin bagi kita. Tapi jangan jadikan vaksin tadi seperti yang saya cakap, tiket untuk kita lupa SOP, lalai SOP. Ya, Dan betul. untuk yang lupa dan lalai dan tidak mematuhi SOP semenjak dari 11 Mac yang lalu melalui pelaksanaan kompaun pelanggaran SOP semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang ditingkatkan daripada 1,000 kepada 10,000, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM melalui laporan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS setakat jam 5 petang semalam sebanyak 30 kompaun dikeluarkan. 30 kompaun. Antara 30 kompaun itu 25 di Kuching dan 5 di Padawan. Ini kerana semuanya melanggar ataupun tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sayang duit tu. Duit banyak melayang, betul tak? Jadi bagi saya apa-apa pun vaksin utama memang adalah kawalan kendiri. Betul. Jangan kita kata orang shot sendiri bila ada vaksin shot sendiri, tapi
kita abaikan Ya, SOP yang telah betul. ditetapkan. Baiklah, untuk topik yang seterusnya, boleh tak Wan Alif ceritakan sedikit? Topik yang seterusnya. Ya. Topik yang seterusnya untuk Sejahtera Asia hari ini. Memang kita akan nak ceritakan tentang kemanusiaan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah menyaksikan di kaca-kaca TV ya tentang isu kemanusiaan yang berlaku di luar negara dan tidak kurangnya tempiasnya kepada negara kita sendiri di Malaysia dan juga khususnya di negeri Sarawak. Betul. Dan untuk mengupas kali ini dan membincangkan topik pertama episod Sejahtera Asia pada pagi ini iaitu MyCare dan isu kemanusiaan sejagat, kita bersama yang berbahagia Dr. Muhammad Nuri bin Mustafa, Pengurusi Pertubuhan Humanitarian Care Malaysia atau MyCare Negeri Sarawak. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Datang. Apa khabar, Doktor? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari itu drive dari mana? Dari Sungai Lumut, Sungai Lumut. di Quarters IAB. Saya tinggal di sana. Sungai Lumut, dan alhamdulillah kita bersama tetamu yang paling istimewa yang akan membicarakan tentang MyCare dan juga isu kemanusiaan sejagat. Setiap negara di seluruh dunia mempunyai isu-isu kemanusiaan yang kita tahu, dan tidak kecuali negara kita sendiri. Seperti yang saya maklumkan tadi, banyak usaha-usaha yang dilakukan dan sedikit membantu untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Antaranya ialah pertubuhan MyCare. Dan bagi soalan yang kata orang soalan bungas. Bungas ni kalau bahasa Sarawak bungas, kalau bahasa Malaysia dia pembuka. Ya. MyCare dilihat sebagai NGO dan juga badan bukan kerajaan yang bergiat aktif dalam isu-isu kemanusiaan sejagat. Jadi peringkat awal ni mungkin doktor boleh bicarakan ataupun kongsikan sedikit latar belakang MyCare. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para penonton sekalian, MyCare ataupun Humanitarian Care Malaysia ini adalah merupakan satu pertubuhan yang didaftarkan bawah syarikat Berhad lah, tetapi dia bukan merupakan syarikat perniagaan, tapi syarikat non-profit yang tidak mengaut keuntungan dan juga sebagainya lah. Sebab MyCare banyak maknanya mendapat sumbangan-sumbangan daripada orang ramai untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan lah, termasuk di luar negara dan juga di dalam negara, kan. Jadi MyCare ni sebenarnya kita sebelum ini adalah merupakan sebuah pertubuhan yang bernama Aqsa Sharif. Pada masa itu kita banyak memberi tumpuan kepada bantuan kepada umat Islam di Palestin, kan. Maka masa itu kita tubuh satu NGO yang bernama Aqsa Sharif pada tahun 2008, kan. Kemudian apabila banyak negara-negara umat Islam ini terus bergolak seperti Syria dan juga sebagainya pada tahun 2012, kan, dan juga di Burma, Myanmar, kan, yang terdiri daripada kaum minoriti Rohingya, kan. Jadi kita ada NGO yang kita tubuhkan seperti Syria Care dan juga NICE, kan. Apabila Aqsa Sharif, Syria Care dan juga NICE, kan, ada, jadi kita gabungkan kesemuanya itu menjadi satu pertubuhan lah yang dinamakan sebagai MyCare. Maknanya yang kita tubuh pada tahun 2014 rasanya, kata silap saya, maknanya 2014, kan, telah digabungkan menjadi MyCare, kan. Ini bermaksud adalah satu pertubuhan untuk membantu mereka yang dekat luar sana dalam keadaan yang tidak, apa kata orang, keadaan yang memerlukan lah, Ya, ada yang betul. golongan yang memerlukan. Sebab saya seperti yang doktor bagi tahu tadi, rupa-rupanya MyCare ni banyak di bawahnya adalah NGO-NGO yang lain yang menyertai MyCare ni
Dan memang satu saja dia punya matlamat bagi saya, iaitu membantu dan juga memberikan sesuatu pertolongan tanpa memilih bangsa dan juga agama. Itu yang kita nak bincangkan hari ini. Dan Tapi sebelum tu kita berehat sebentar dan saksikan bingkisan ini. Kembali selepas ini, Sejahtera Asia. Kerjanya kena stop. Di pasar pun, pasar borong pun tutup. Tapi sekarang ni sudah terlalu teruk lah. Tragedi pandemik COVID-19 telah menyebabkan ramai golongan rentan kehilangan mata pencarian, ekonomi lumpuh, kadar kemiskinan meningkat, bekalan makanan asas terputus. Oleh itu, MyCare telah mengenal pasti 200 buah keluarga golongan miskin banda menerusi projek Kita Jaga Kita. Golongan ini akan menerima bantuan bekalan makanan asas berterusan selama 3 bulan. Hendak turut sama membantu? Layari link yang tertera. Teruskan bersama MyCare. Bersama kita bangkit. وكما تعلمت القرآن الكريم من مشايخي فأنا الآن أساعدهم في التسميع لطلاب المركز وأسأل الله تعالى أن يتم عليهم نعمه وأن يجعلهم حفظة لكتاب الله عز وجل عن قريب بإذنه تعالى. وفي ختام كلمتي أتقدم بالنصيحة للإخوة الذين يحفظون القرآن الكريم أن يجدوا ويجتهدوا في حفظه، فوالله لن تستطيعوا أو لن تجدوا تلك اللذة إلا عندما تنهون القرآن الكريم كاملا، حيث ستشعرون باللذة والراحة الكاملة والطمأنينة بعد أن تتموا حفظ كتاب الله عز وجل. وأتقدم بخالص الشكر لمؤسسة MyCare الماليزية الدولية التي ترعى حلقات التحفيظ في فلسطين، وأسأل الله تعالى أن يبارك لهم في حياتهم وفي رزقهم وفي مالهم، وأسأل الله أن يوفقهم لكل خير. هذا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kembali bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini, hari Ahad, ya, bersama topik dan juga tetamu istimewa. Bagi yang baru saja menonton Sejahtera Asia pada pagi ini, kita membicarakan dua topik menarik, tetapi topik yang pertama yang kita bawakan iaitu MyCare dan isu kemanusiaan sejagat. Ya, betul. Jadi jika tadi apa tu? Jika tadi doktor telah kongsikan kepada kita secara umum mengenai MyCare, tapi bagaimana pula MyCare ni di Sarawak? Kerana saya ada membaca artikel dan juga VT tadi, sedikit sebanyak telah dapat kita lihat, dan pada musim PKP yang lepas, MyCare Sarawak dan beberapa pihak telah membantu meringankan beban mereka yang memerlukan, terutamanya yang terjejas pendapatan mereka. Okey, baiklah doktor, silakan untuk beritahu dengan mereka apa juga aktiviti yang dilakukan MyCare di Sarawak. Okay, terima kasih. Kita sebenarnya MyCare adalah merupakan pertubuhan bantuan kemanusiaan seluruh dunia lah, kan. Seperti mana yang telah saya maklumkan, maknanya kita memberi tumpuan kepada Palestin, Syria, Iraq dan juga Yaman dan di Myanmar tadi, kan. Kita tak lupa juga maknanya bantuan kepada saudara kita di dalam negara kita lah, terutamanya. Kalau kita tengok MyCare ini sendiri, untuk dalam negara, kita kalau di Semenanjung, kita tidak ada bantuan asnaf. Kita ada bantuan bencana, sama ada banjir dan juga sebagainya lah. Bencana alam lah. Bencana alam lah. COVID ni pun boleh dikira sebagai satu bencana juga, kan. Okay. Tetapi di Sarawak dan juga Sabah, MyCare ada satu peruntukan khas, kan, kepada asnaf, terutamanya. Ini untuk negeri
Sabah dan juga Sarawak sahajalah. Oh, ya. Tetapi kalau di Semenanjung memang tak ada peruntukan ini, kan. Jadi alhamdulillah lah, maknanya peruntukan ini disalurkan kepada penduduk negeri Sarawak dan juga di Sabah lah terutamanya. Jadi MyCare setakat ini di negeri Sarawak kita telah pun maknanya pada tahun 2019 dulu kita telah pun maknanya menyalurkan sumbangan kepada Asnaf dalam bulan Ramadan tahun 2019 tu, kan. Yes. Dengan kerjasama bersama dengan Yadim dan juga IAB, Institut Aminuddin Baki. Pada masa itu kita telah menjemput beberapa orang asnaf untuk diberi bantuan, kan, yang berupa keuangan, kan, yang berupa keuangan dalam 200 lebih kurang RM200 seorang lah pada masa itu. Kemudian tahun lepas, apabila kita menghadapi bencana COVID ini, kan, pandemik COVID ini, jadi MyCare pun maknanya mengambil satu inisiatif juga telah membantu daripada kalangan asnaf ini yang terjejas kerana COVID ni, kan. Mereka telah pun kehilangan pendapatan yang begitu banyaklah daripada kalangan mereka. Maka MyCare telah mengambil peranan juga untuk membantu mereka-mereka ini yang maknanya terjejas kerana pandemik COVID ni, kan. Disebabkan oleh PKP kita pada masa itu begitu begitu panjang sikit. PKP pada permulaan itu kira macam terdesak sungguh, kan. Dan pertama kali kita menghadapinya, kan. Ya, betul. Dan bagi macam sumbangan ataupun bantuan-bantuan yang seperti doktor jelaskan tadi, adakah platform ataupun kaedah permohonan ataupun memang MyCare sendiri yang akan cari ataupun dapatkan data-data bagi asnaf ataupun mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan bantuan ini? Okey. Kita memang ada maknanya saluran yang boleh kita dapatkan data-data asnaf-asnaf inilah, kan, ataupun orang yang berkeperluan ini. Terdiri daripada pihak masjid dan juga sebagainya, dan juga daripada ketua kampung. Di sini dia sebut ketua kampung lah. Sama juga ketua kampung, penghulu sebagainya lah. Penghulu dan juga sebagainya. MyCare itu adalah merupakan saluran data kita lah, kan. Adapun ada juga yang kita kontak individu yang boleh maknanya hantarkan senarai nama itu kepada kita untuk kita sumbangkan kepada mereka lah, kan. Jadi kita alhamdulillah maknanya tahun 2020 tu, tahun 2020 kita sempat maknanya 3 kali, rasanya 3 kali kita dapat sumbangkan kepada mereka yang terdesak ini, kan. Yang berupa maknanya pack makanan dan juga duit lah, kan, kepada mereka yang terdesak kerana pandemik COVID ini, kan. Ya, betul. Dan ada juga maknanya kita pada bulan Ramadan tahun lepas kita telah sumbangkan, kita fokus kepada mu'allaf. Kita fokuskan kepada mu'allaf sahaja, yang kita buatkan sumbangan itu kepada mereka di Maidin Semariang. Dengan kerjasama juga dengan Institut Aminuddin Baki lah. Kebetulan saya di Institut Aminuddin Baki itu saya juga merupakan pengurusi Balai Islam yang berfungsi sebagai pusat kebajikan. Ya, serasi sangat lah tu. Jadi kebetulan saya juga pengurus MyCare Negeri Sarawak. Jadi dengan kesempatan itu maknanya saya dapat gunakan untuk memberi khidmat kepada saudara kita di negeri Sarawak ini terutamanya. Ya, seperti yang dalam media sosial di FB MyCare sendiri, ya, dilihat ada satu aktiviti atau program menyampaikan bantuan banjir yang dilakukan awal tahun ini, yang pastinya melibatkan banyak tempat terutamanya di Sarawak. Adakah seperti yang tertera di laman sosial itu, Doktor boleh jelaskan sedikit penerima-penerima bantuannya mungkin tidak sekiranya tidak di Sarawak saja, tidak di Kuching saja, mungkin ada di luar Kuching atau sebagainya. Okey.
untuk maknanya bantuan ini kira terbarulah, yang paling Ya. terbaru setakat ini awal tahun baru ni kan. Ya. Iaitu bantuan banjir kan. Mangsa-mangsa banjir. Jadi kebetulan di negeri Sarawak ini banyak juga tempat-tempat yang terjejas dengan banjir kan. Ya, Ya, betul. Tapi pada masa sumbangan yang kita dapat salurkan untuk maknanya mangsa-mangsa banjir pada awal tahun baru ini, kita hanya tumpukan kepada kucing sahaja. Kita tumpu pada kucing sahaja. Tetapi walau bagaimanapun maknanya kawasan lain itu mungkin atas nama lain lah. Oh, Inisiatif daripada aktivis MyCare juga. Tetapi mungkin atas nama maknanya badan-badan yang lain seperti I Bantu daripada Ikram kan. ya. Ada juga disumbangkan di Bitulu kan. Tapi bukan atas nama MyCare lah, tapi yang atas nama MyCare di Kuching ini ialah di Kuching inilah maknanya yang kita dapat sumbangkan. Jadi kita telah menyumbang kepada penduduk di Sungai Maung, Sungai Kude, Sungai Sungai Kude, Kude, ya. betul kata sebut Kampung Kude, Kampung Kude. Kude, Kampung betul. Kude. Kampung Kude Ya. Kampung Kude. Kemudian di Bintawa, Bintawa, ya. Bintawa termasuk Bintawa Bintawa Tengah dan juga Bintawa Hilir. Hilir, ya betul. Dan juga sebahagian yang lain itu maknanya sikit-sikit seperti di Rampangi dan juga beberapa kawasan lainlah. Sungai Semerah Semerah Padi, Padi. Semerah Padi dan juga sebagainya. Itu maknanya sikit-sikitlah yang tempat-tempat lain tu kan. Ya. Tapi yang paling banyak kita menyumbang baru ini ialah di Sungai Maung dan juga di Kampung Kude dan juga Bintawa kan. Di Sungai Maung itu kita menyumbang bukan setakat pack makanan saja kepada mereka, tapi kita ada juga menyumbang berbentuk duit, keuangan kepada mereka, kerana ada yang maknanya mangsa banjir ni mereka bukan sahaja menjadi mangsa banjir, tapi mereka juga boleh dikategorikan sebagai asnaf juga. Dan, jadi kita lebihkan sikitlah bantuan kepada mereka. Di dalam bencana yang melanda, ada rezeki mereka jugalah. Betul. Dan nampak dan jelas di sini MyCare bukan sahaja sebagai pertubuhan yang di bawahnya banyak dinaungi oleh penderma-penderma yang beriman, dan MyCare juga dilihat sebagai satu platform yang terbaiklah setakat ini untuk memastikan saluran-saluran ataupun bantuan-bantuan golongan yang layak ataupun keperluan yang berkeperluan menerima sumbangan-sumbangan daripada MyCare ini. Dan itu memang sudah cukup jelas daripada doktor sendiri, tetapi kita masih mahu lagi kata orang Sarawak, masih hendak lagi apa yang akan dihuraikan oleh MyCare selepas ini. Kita kembali selepas ini, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia untuk siaran hari Ahad 14 Mac 2021. Alhamdulillah. Ya, betul. Tadi perkongsian yang cukup menarik daripada Dr. Muhammad Rafi, merupakan pengurusi MyCare Negeri Sarawak, yang membincangkan Syah tentang isu-isu kemanusiaan dan juga keperluan-keperluan orang-orang berkeperluan. Saya tertarik dengan ayat orang-orang berkeperluan. Orang berkeperluan ni, dan MyCare sebagai satu platform ataupun NGO yang bernaung di seluruh Malaysia, tak silap saya. Di seluruh Malaysia tu membantu dalam memastikan pelaksanaan pelbagai jenis bantuan ataupun saluran yang ditetapkan. Yang paling best dia, dia si tanya kita bangsa apa, kita agama apa. Maksudnya pelbagai bangsa ataupun agama tak dihiraukan langsung. Maksudnya setiap orang menerima
Betul, layak menerima apa sahaja yang keperluan ataupun kehendak yang diberikan oleh MyK ataupun disalurkan oleh MyK. Betul. Dan untuk segmen yang kedua, topik yang kedua, Syah. Topik yang kedua ini adalah melibatkan belia dan kesukarelawan. Menarik. Menarik sebenarnya. Sebab kalau melibatkan belia, pasti adanya penglibatan kesukarelawan yang dapat membantu usaha negara ke arah memupuk satu sikap yang positif untuk membantu masyarakat menanam nilai-nilai murni serta mengukuh identiti diri kita sebenarnya. Okey, masa kini terdapat banyak aktiviti kesukarelawan yang telah dijalankan dan bersama kita pada hari ini untuk mengupaskan topik dengan lebih lanjut iaitu Encik Abang Muhammad Syukri bin Abang Muiz yang merupakan Yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Sarawak. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wan dan Syah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Syah, dan saya nak bagi tahu kat sini, saya terkejut jugalah dan berbangga jugalah. Ya, kenapa? Di mana sama kampung. Sama kampung. Kenal lah ni. Lebih daripada kenal. Okey Syah, apa yang akan kita kongsikan pada hari ini berkaitan dengan belia dan kesukarelawan ini? Saya pasti pada masa kini mungkin ada yang belum sinonim lagi dengan nama Pertubuhan Ikram Malaysia. Oleh itu, Encik Syukri boleh tak kongsikan kepada mereka dekat luar sana tentang apakah mengenai Pertubuhan Ikram Sarawak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Wan dan Syah dan salam sejahtera. Pertamanya terima kasih kepada TBS dan slot Sejahtera Asia kerana sesi pada pagi ini. Jadi secara ringkasnya Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Sarawak ini merupakan salah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mana telah tertubuh sejak tahun 2010. So maknanya hampir 11 tahun sudah bertapak di bumi yang bertuah ini, Sarawak Bumi Kenyalang. Dan aktiviti kita berasaskan kepada kebajikan, pendidikan, tarbiyah dan juga dakwah, iaitu kita saling menyeru kepada kebaikan. Dan dalam konteks Ikram Sarawak juga aktiviti kita adalah aktiviti yang merentas pelbagai latar belakang, tak kira kaum, agama dan sebagainya, dan kita melihat itulah diversity yang ada di bumi Sarawak yang tercinta ini. Keahlian kita lebih kurang dalam 1,000 lebih keahlian, alhamdulillah. Dan kita mempunyai 5 cawangan, iaitu Ikram Kawasan Kuching, Ikram Kawasan Kota Semarahan, Ikram Kawasan Sibu, Ikram Kawasan Bintulu dan juga Miri. Jadi menyeluruh dari segi zoning penempatan Ikram itu di Sarawak. Untuk makluman Wan dan juga Syah, kita mempunyai hasrat yang besar sebenarnya untuk melihat negara ini dalam konteks visi kita ialah untuk melihat Malaysia sebagai negara rahmah. Negara rahmah ini negara yang kita dambakan kepimpinan yang adil, kesesamaan ekonomi yang kita telah gariskan dalam 12 ciri negara rahmah yang kita idamkan. Dan kita membawa bukan sekadar ahli ikram tetapi masyarakat menyeluruh untuk turut bersama-sama dalam usaha-usaha ke arah Malaysia menuju ataupun menjadi negara rahmah. Jadi secara ringkas, aktiviti kita dari sudut kebajikan ialah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Untuk makluman, dalam tempoh PKP yang lepas, lebih 1,000 penyumbang yang kita santuni. Mereka yang terjejas ekoran pandemik COVID-19, mereka yang dalam kategori asnaf, sama ada dalam bentuk bantuan makanan dan juga wang ringgit yang kita sumbangkan untuk membantu sedikit masyarakat kita lah. Dalam masa sama kita juga turun kepada apabila berlakunya bencana seperti banjir baru-baru ini, kebakaran dan sebagainya. Kita alert dengan ahli-ahli kita khususnya di peringkat kawasan. Apa sahaja musibah yang berlaku kita usahakan untuk membantu. Tak banyak, sedikit. Begitu kan. Dan juga kita di bawah Pertubuhan Ikram sendiri kita ada Yayasan Ikram Malaysia dan kita ada cawangan di Sarawak, alhamdulillah. So aktivitinya lebih kepada sumbangan kebajikan dan baru-baru ini juga kita mempunyai program sumbangan cermin mata untuk murid sekolah. Kita melihat aspek ini juga yang perlu kita santuni bagi mereka yang kurang berkemampuan, walaupun sekadar cermin mata, tetapi itu antara keperluan yang sangat penting untuk anak-anak kita
melakukan berhadapan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan antara yang ingin saya kongsikan ialah tentang pendidikan. So, alhamdulillah dalam Pertubuhan Ikram kita mempunyai rangkaian sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Begitu juga dengan pendidikan awal kanak-kanak, iaitu kita melihat bahawa generasi muda ini daripada sekecil anak lagi perlu diasuh dan dididik dengan nilai-nilai Islami, dengan nilai-nilai ketuhanan dan sebagainya. So, alhamdulillah kita di Sarawak kita mempunyai 5 cawangan untuk sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah dan 5 buah untuk tadika termasuk dengan taska. So, itu antara sedikitlah aktiviti yang kita jalankan di bawah Pertubuhan Ikram. Dan itu merupakan satu perkongsian yang menarik. Saya tak tahu pun Ikram ada sekolah, kira-kira ada sekolah di Sarawak ni. Tetapi kita berbalik kepada topik kita tadi, belia dan juga kesukarelawan. Dan selalunya Cik Abang Syukri, kita ni kerap didendangkan dengan slogan belia harapan bangsa, pemuda harapan negara. Tapi apakah antara wacana besar jika ia diperkatakan mengenai belia, dan apa pandangan saudara sendiri mengenai peranan belia dalam menyahut slogan ini? Okey, terima kasih saudara Wan atas persoalan. So, saya cuba untuk memetik salah satu kata-kata oleh Presiden Soekarno. Beri aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. So, itu merupakan satu slogan yang sangat-sangat besar yang menunjukkan betapa pentingnya belia itu kepada sesuatu masyarakat. Walaupun sekecil komuniti keluarga, kita tidak boleh nafikan keperanan belia itu dalam komuniti keluarga itu sendiri, dalam komuniti masyarakat, dalam kepimpinan negara dan seterusnya, dalam kepimpinan dunia. Jadi jika dilihat, kita zoom sedikit tentang statistik belia yang ada di Sarawak, lebih 40% penduduk di Sarawak yang berjumlah hampir 3 juta. 40 lebih peratus penduduk adalah belia. So, apa maknanya? Maknanya ialah kepimpinan ataupun belia ini jika tidak diasuh, tidak dididik, tidak dibimbing, tidak dibina dan dibangunkan potensi mereka, dan maka kita risau. Inilah kegagalan generasi kita masa sekarang, tidak menyediakan pelapis untuk membawa negeri kita yang kita cinta ini ke arah satu tapak yang lebih baik. Jadi oleh kerana itu, dalam konteks semasa kita melihat cabaran belia ini cukup banyak. Khususnya apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19. Betul. Salah satunya yang utama ialah pengangguran. Kan? Betul. Jadi antara satu so-called mimpi ngeri yang kita lihat di kalangan belia kita, dan kita mendengar pengkisahan story tentang belia kita yang terpaksa bekerja lebih, sebagai contoh dalam bidang servis seperti Grab, GrabFood, Pandan dan sebagainya, dan itu merupakan antara realiti yang nak tunjukkan bahawa keperluan belia ini untuk kita lihat mereka perlu dibina dari sudut soft skill-nya, dari sudut knowledge-nya, dari sudut kemampuan potensi dan sebagainya. Jadi kitalah yang patut untuk mengusahakan dan menyediakan lorong serta medan untuk penyediaan pelapis ini. Jadi bagaimana belia ni boleh menunjukkan solidariti mereka? Okey, jadi dalam konteks ini ialah itu yang saya ingin bawa tentang aspek semangat sukarelawan. Kalau kita lihat nilai di sebalik semangat sukarelawan ini, ada satu yang sangat-sangat besar dan implikasi serta kesannya kepada masyarakat itu sangat-sangat besar. Kita ambil contoh semasa kita turun ke Padang membantu masyarakat yang berbidang kaum, berbagai latar belakang dan sebagainya. Mereka sangat-sangat berterima kasih kepada pihak kita, khususnya dalam konteks kita orang muda, kerana menyantuni mereka, menziarahi mereka, melihat kepayahan mereka dan sebagainya. Jadi itu antara nilai yang kita nak bawa kepada rakan-rakan belia di luar sana untuk melihat aspek ataupun semangat sukarelawan ini sebagai satu yang penting yang perlu ada dalam diri kita. Kerana konsep sukarelawan itu, kalau boleh saya gambarkan, ialah seperti hidup memberi. Dan apabila kita memberi, kita rasa suka, kan? Orang memberi kita merasalah. Ya, betul. Jadi itulah yang kita nak bawa, bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat kepada insan lain, bermanfaat kepada masyarakat lain, supaya akhirnya masyarakat, komuniti itu terasa bahawa semuanya perlu fikirkan kebaikan. Cuba kita bayangkan, Wan dan Syah, kan? Kalau semua fikirkan kebaikan, sudah pasti PDRM boleh kurang dari segi
gerak kerja untuk aspek jenayahnya, pemberantasan jenayahnya dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang boleh kita selesaikan dengan kita menerapkan manusia ini tentang nilai kebaikan dan nilai memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kerana itu saya fikir bahawa semangat sukarelawan ini perlu ada pada belia-belia kita. Dan oleh itu kita buka ruang di pihak Pertubuhan Ikram Negeri Sarawak dengan kawasan-kawasan kita, dan kita yakin NGOs yang lain, badan-badan yang lain, komuniti yang lain juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada belia ini untuk turut bersama-sama menyantuni masyarakat, untuk turut bersama-sama berkongsi dengan masyarakat, sama ada dalam bentuk kewangan, dalam sudut fikiran dan sebagainya. Saya mengambil pengalaman lah ketika zaman siswa dulu kan, Syah dan Wan. Apabila balik ke kampung tu, jadi kita tidak berehat sekadar berehat di rumah, tetapi kita mengambil peluang yang ada itu untuk berkongsi dengan anak-anak ataupun berkongsi dengan adik-adik kita. Kita buat program di masjid, kita buat program di sekolah, dewan dan sebagainya, semata-mata untuk berkongsi dengan apa yang kita telah pelajari semasa di IPT. Nampak di situ penglibatan belia dalam aktiviti sukarela dan juga usaha ke arah negara yang memupuk sikap positif, terutamanya pada golongan-golongan belia ini cukup memberikan kita satu inspirasi agar mereka ini, golongan belia ini dapat menjadi pelapis ataupun pengganti. Dan untuk segmen ataupun topik yang kedua dengan jawapan-jawapan ataupun pencerahan yang lebih menarik, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Tetap bersama di Sejahtera Asia. Kini kembali bersama kami di Sejahtera Asia. Alhamdulillah hari ini topik menarik dan juga tetamu yang istimewa. Tetapi kita tadi bincangkan belia dan juga kesukarelawan, dan banyak input ataupun pengenalan mengenai belia yang telah pun kita jelaskan melalui Sejahtera Asia pada hari ini. Jadi hari ini kita masih lagi ingin berbicara tentang belia, dan kita bersama sekali lagi Abang Muhammad Syukri yang merupakan yang di-Ketua Pertubuhan Ikram Negeri Sarawak. Jadi kami nak nanya sedikitlah bahasa Sarawak, kami nak nanya sedikit peranan belia terutamanya dalam Pertubuhan Ikram di Negeri Sarawak tu, mungkin ada pembaharuan ataupun peningkatan, ya. Okey, terima kasih Saudara Wan, Syah. So dalam konteks kita di Ikram Negeri Sarawak, dengan adanya 5 kawasan, kita memang menggerakkan santunan akar umbi, iaitu kita nak sampaikan kebaikan dan dari segi persentase keahlian itu memang ramai yang di kalangan belia. So antara lain yang kita buat ialah kita melaksanakan advokasi. Agenda advokasi merupakan salah satu bidang fokus yang kita nak garapkan untuk perkara itu sampai ke lapisan masyarakat ataupun sehingga ke grassroots. Antara lain ialah kita nak gerakkan belia ini melalui salah satu advokasi program kita ialah Malaysian Against Pornography, MAP. Kerana kita lihat bahawa antara punca penglibatan masyarakat ataupun individu itu dengan gejala sosial, salah satu punca utama ialah pornografi. Jadi itu antara segmen ataupun medan yang kita lihat untuk belia kita dan ahli kita, dan kita bawa bersama dengan masyarakat, komuniti masyarakat ataupun gerakan massa untuk sama-sama membanteras pornografi. Antara lain yang kedua ialah bulan Mac, untuk makluman Wan dan Syah juga dan penonton. Bulan Mac Ikram menggerakkan Mac sebagai bulan kita tolak rasuah. Kempen kita tolak rasuah. Kempen tolak rasuah. Ya. Terutamanya di Negeri Sarawak atau macam mana ni? Yang ni kita gerakkan secara massa dan menyeluruh peringkat nasional. Oh, peringkat nasional. Dan di peringkat Negeri Sarawak kita sedang merangka hubungan dengan pihak SPRM, dan mana-mana kita buka ruang kepada mana-mana NGOs ataupun individu yang hendak berkolaborasi dengan pihak Ikram Sarawak untuk kita laksanakan kempen ini secara besar-besaran. Kerana apa? Kita melihat bahawa masa depan negara kita, masa depan negeri kita akan lebih terjamin dengan agenda kita menolak rasuah.
dan yet itu digerakkan khususnya oleh belia-belia kita. Dan kita tidak eksklusif lah hanya sekadar kepada ahli ikram, tetapi insya-Allah kita akan buka ruang kepada mana-mana pihak ataupun belia di luar sana yang turut bersama-sama dalam berfikir ke arah kebaikan ini untuk bersama-sama dalam agenda-agenda peringkat negeri yang kita gerakkan ini, insya-Allah. Dan itu adalah tujuan utama kita nak tanam mindset kepada golongan belia terutama di negeri Sarawak ni untuk tidak menerima rasuah. Dan menarik MAS sebagai bulan tanpa rasuah lah, kempen tanpa rasuah. Dan ia sinonim dengan satu kempen yang dijalankan oleh SPRM sendiri, iaitu bulan tanpa tangkapan, tak silap saya. Dan ia sangat menarik. Dan ini adalah satu informasi yang apa kata orang tak Syah untuk golongan belia, terutamanya dalam sukarelawan mendepani macam ni, berada di situasi COVID-19. Adakah kita bersedia untuk menjadi seorang yang boleh membantu? Sebab kata orang memberi, kita merasa. Maksudnya persiapan dirilah. Betul. Dan sebagai penutup, sebenarnya banyak lagi soalan, betul Syah? Betul. Sebagai penutup, apakah harapan saudara dalam melihat masa depan Sarawak dengan peranan yang dimainkan oleh generasi muda? Ya, secara ringkasnya kita ingin melihat Sarawak insya-Allah menjadi negeri yang lebih maju, yang lebih terhadapan. Dan untuk menjadi lebih maju dan kehadapan itu dalam konteks yang menyeluruh, kita memerlukan belia yang bukan sekadar terbiar, tetapi belia yang kita pimpin, belia yang kita asuh, belia yang kita bina, belia yang kita didik, belia yang kita bentuk potensi mereka untuk kita gilap dan membawa mereka ke hadapan. Jadi itulah antara harapan saya untuk seruan kepada pihak kerajaan, pihak yang berwajib, NGOs, komiti dan mana-mana individu untuk bersama-sama melihat bahawa belia ini perlu kita bentuk, belia ini perlu kita bimbing, belia ini perlu kita guide mereka untuk mereka menjadi somebody yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat, negeri dan juga negara kita. Dan akhirnya saya nak bawa belia 5K, 5K yang saya nak kongsikan. Satu, sama-samalah rakan-rakan, teman-teman, sahabat-sahabat semua untuk kita kuasai ilmu pengetahuan. Kerana ilmu pengetahuan itu akan mengatasi segala-galanya. Yang kedua ialah kita pelbagaikan soft skill, kemahiran diri kita. Yang ketiga ialah sihat, kesihatan dari segala aspek. Yang keempat ialah keterbukaan dalam kehidupan, mindsetting kita untuk melihat suasana dalam keadaan pandemik, suasana dan IR 4.0 dan sebagainya. Itu peluang yang perlu kita ambil. Dan yang terakhir ialah kita perlu menjadi kreatif dan menjadi ejen penyelesai masalah, bukan pembuat masalah dan problem solver. Itulah 5K yang kita patut patuhi, iaitu sebagai belia, orang belia khususnya. Ya, dan terima kasih kepada Encik Abang Muhammad Syukri bin Abang Muiz atas perkongsian yang cukup menarik. Dan Sejahtera Asia berehat sebentar, kembali selepas ini. Terima kasih kerana meneruskan kesetiaan bersama kami di Sejahtera Asia. Ya, tadi kita dah mengupas banyak isu, iaitu dua isu utama, iaitu mengenai isu kemanusiaan sejagat dan juga yang kedua adalah belia dan kesukarelawan. Dan begitulah seharusnya kefahaman mengenai isu kemanusiaan yang cuba diketegahkan oleh MyCare dan yang kedua yang tadi iaitu belia. Belia dan juga kesukarelawan. Dan benda tu memang benda ini memang sinonim dengan persekitaran kita sekarang dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang pastinya memerlukan banyak golongan-golongan sukarelawan ni untuk membantu dalam menyampaikan apa jenis saluran
bantuan ataupun apa aja informasi. Ya. Yang paling pentingnya kalau dapat informasi, semak dan juga biarlah informasi yang tepat dan juga betul lah. Jangan sebar benda yang si betul dan palsu. Betul, Cik Syah? Dan yang paling pentingnya adalah untuk membantu mereka yang memerlukan. Itulah tujuan utama NGO yang telah ditubuhkan ini sebenarnya, Walif. Ya, betul. Ya, dan selain daripada itu, kita juga sebagai komuniti ataupun sebagai golongan belia khususnya, seperti tajuk kita pada hari ini, sepatutnya mempunyai nilai jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek yang stabil secara holistik. Ya, saya setuju. Dan untuk memastikan khidmat dan apa yang diberikan memberi manfaat kepada masyarakat dan orang-orang sekeliling, strategi dan juga pelaksanaan yang tertentu diperlukan untuk memantapkan lagi aspek kesukarelawan ini. Baru kita dapat mengangkat sukarelawan belia yang berintegriti dan berkualiti. Betul, Zee? Betul. Dan selain daripada itu juga menunjukkan betapa pentingnya untuk semua penonton dekat luar sana, termasuk saya, termasuk Wan Alif, membuka mata kita semua bahawa isu-isu berkenaan dengan kemanusiaan sejagat ini juga adalah penting untuk diketahui semua. Betul, dan hari ini cukup menarik dengan topik dan juga perkongsian daripada kedua-dua tetamu kita. Dan mungkin hari Ahad, hari yang apa kata orang, santai, tapi ilmunya luar biasa pada hari ini. Dan sebagai mengakhiri siaran Sejahtera Asia hari ini, saya ada pantun balas. Sebab Syah tadi dah buka dengan pantun, saya pun nak tutup dengan pantun. Kepada semua penonton Sejahtera Asia, iaitu pantun saya dengar-dengar. Bangun pagi mencuci muka, ingin membeli sayur midin di pasar tamu. Terima kasih dari Sejahtera Asia, wadah berterusan untuk anda tanpa jemu. Jumpa lagi dan tetapkan kesetiaan anda bersama Sejahtera Asia. Saya Wan Alif Haji Wan Kasim dan rakan penyampai Syasha Denzin. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.